Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 22 ingin membentangkan unit 1 pengukuran subtopik 1.1 kuantiti fizik. Ini ialah rakan sekumpulan saya iaitu saya Afifah Zuhair, Awatif Khalil, Abharina Aisyah, Ain Ahmad dan Nur Syarkiah. Dalam video ini, saya dan kawan-kawan akan menerangkan mengenai tajuk pertama fizik tingkatan 4 iaitu pengukuran dalam subtopik 1.1. Kuantiti fizik adalah kuantiti yang boleh diukur. Kalau kita nak ukur, kita kena ada objek yang nak diukur dan alat untuk kita mengukur. Seperti yang ditunjukkan dalam slide ni, kuantiti fizik tu dia terbagi kepada dua, iaitu kuantiti asas dan kuantiti terbitan. Kuantiti asas ni ialah kuantiti fizik yang tidak boleh diterbitkan daripada kuantiti fizik yang lain. Dalam kuantiti asas, kita akan mempelajari 7 benda iaitu panjang, jisim, masa, suhu, termodinamik, arus elektrik, keamatan berluminositi dan kuantiti bahan. Setiap kuantiti fizik ada satu benda yang kita kena tahu. Sebagai contoh, umur saya 16 tahun. Jadi, 16 ni dia ialah kuantiti yang kita ukur. 16 ni juga kita panggil dia sebagai magnitude. Magnitude ni dia boleh berubah-ubah. Manakala tahun kita namakan dia sebagai unit. Okey. Contoh yang lain pula, ketinggian saya ialah 1.6 meter. 1.6 tu magnitude dan meter tu unit. Setiap kuantiti asas dia mempunyai unit tersendiri. Sebagai contoh, untuk panjang unitnya adalah meter. Kita panggil unit SI. Unit SI ni dia adalah unit standard yang digunakan oleh seluruh dunia. Okey. Lepas tu untuk jisim pula adalah kilogram ataupun simbol dia adalah kg. Untuk masa unit dia adalah saat. Saat tau, bukan minit ataupun jam. Simbol untuk suhu pula, okey. Contoh kalau kita cari kat Google, mesti dia naik 30 darjah Celsius. Okey. 30 tu magnitude, darjah Celsius tu adalah unit, tapi unit SI kita tak guna darjah Celsius tau. Kita guna Kelvin. Kelvin tu simbol dia K. K lah. Jangan lupa. Bagi arus elektrik pula, dia punya unit dia ampere. A. Keamatan berluminositi, unit dia adalah kandela. CD. Dan yang terakhir adalah kuantiti bahan. Unit SI-nya adalah mol ataupun simbol dia pun mol juga. Kuantiti terbitan pula ialah kuantiti fizik yang boleh diterbitkan daripada kuantiti fizik yang lain. Ataupun sebenarnya dia ialah gabungan kuantiti asas. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan gabungan ini? Gabungan ini bermaksud dari sudut darab dan bahagi. Maksudnya, jika kita ada sebuah kuantiti yang terdiri daripada hasil darab dua ataupun lebih kuantiti asas, maka ia dikira sebagai kuantiti terbitan. Contoh yang pertama adalah halaju. Simbolnya adalah V, iaitu velocity. Jadi, halaju adalah jarak bahagi masa. Maka unit bagi halaju adalah meter per saat ataupun m per s. Halaju adalah kuantiti terbitan kerana ia adalah hasil bahagi antara dua kuantiti asas iaitu jarak dan masa. Kemudian kita tengok pula isi padu. Isi padu simbolnya adalah V ataupun dalam bahasa Inggeris adalah volume. Dan formula isi padu ialah panjang darab lebar darab tinggi. Jadi isi padu adalah panjang kuasa 3. Jadi kita darabkan panjang sebanyak 3 kali panjang kuasa 3 ataupun panjang ditulis sebagai L kuasa 3. Dan unit bagi isi padu adalah M kuasa 3 kerana unit bagi panjang adalah M. Maka unit SI bagi isi padu adalah M kuasa 3. Seterusnya adalah ketumpatan. Ketumpatan kita tulis sebagai rho. Dia macam bentuk P, tapi sebenarnya adalah huruf Greek, iaitu rho. Dia bersamaan dengan jisim bahagi isi padu, M per V. M adalah jisim. Jadi M
unitnya adalah kilogram. Isi padu kita sudah tahu adalah M03. Jadi ini adalah unit bagi ketumpatan iaitu kg per M03. Ketumpatan dikira sebagai kuantiti terbitan kerana ketumpatan adalah hasil darab dan juga bahagi antara jisim dan isi padu. Isi padu tu sendiri sudah terbitan, maka ketumpatan juga adalah terbitan. Contoh yang terakhir adalah cas. Cas ataupun simbolnya adalah Q. Q bersamaan dengan I. I adalah arus darab dengan T. T adalah masa. Maka unit bagi cas adalah AS. Cas juga adalah kuantiti terbitan kerana ia adalah hasil darab dua kuantiti asas. Maka ia dikira sebagai kuantiti terbitan. Saya pula akan menerangkan mengenai kuantiti skala. Kuantiti skala adalah sebuah kuantiti yang hanya mempunyai magnitude. Contohnya, umur saya 16 tahun. Jadi 16 ini adalah magnitude dan tahun adalah unit. Dan untuk masa, dia tak ada arah. Jadi masa dia dikira sebagai salah satu contoh skala. Ada pelbagai lagi contoh kuantiti skala iaitu jarak, luas, panjang, kerja, suhu, isi padu, laju, tenaga dan ketumpatan. Ini semua adalah kuantiti skala, bermaksud setiap semua ini dia mempunyai magnitude sahaja. Bila kita dah dapat jawapan bagi pengiraan sesuatu dalam fizik, kita mesti tulis magnitude dan juga unit kepada sesuatu yang kita cari itu. Tanpa unit dalam fizik, dia dikira salah. Sebagai contoh, panjang 500 meter. Mesti perlu ada unit di belakang. Tapi macam kalau kita tulis 500 sahaja, dia macam tak bermakna apa-apa. Jadi salah dalam kiraan fizik. Yang terakhir, kita lihat pula kepada kuantiti vektor. Kuantiti vektor ni dia sama juga macam kuantiti skala. Cuma ada satu lagi tambahan iaitu magnitude tambah arah. Jadi macam mana kita masukkan magnitude tambah arah? Sebagai contoh, kalau saya bergerak dari rumah ke kedai, saya bergerak 100 meter ke kanan. Ataupun jika saya ada sebuah kompas, arah yang ditunjukkan ialah timur. Jadi saya bergerak dari rumah ke kedai adalah 100 meter ke kanan atau 100 meter ke timur. Contoh yang saya terangkan ini ialah contoh bagi sesaran. Sesaran ni dia hampir sama dengan jarak, cuma sesaran mempunyai arah. Contoh-contoh lain bagi kuantiti vektor ialah hal laju, daya, pecutan dan juga momentum.